fetched up hard rounds and heavily leaking from oil. Just past midnight on March 24th, the supertanker Exxon Valdez crashed into a reef off the coast of southern Alaska. One of America's most magnificent waterways is blackened and befouled tonight by the biggest oil spill in American history. 240,000 barrels, 11 million gallons of Alaskan crude oil escaped from the huge... Mexico is on fire. The waters of the Gulf of Mexico are on fire again. Like it's held together with the anchor chains, and that's why it's not flipping. But we don't know how strong the chains are. We know that the vessel is full of crude oil. We know that nothing has been done. No one is doing anything. And you can see that it's held together by the anchor chain, and that's not enough. If something goes on, if we have bad weather, there are a number of circumstances that could cause the vessel to flip. Tumpahan minyak merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan ataupun aktiviti manusia. Jadi, apakah itu sebenarnya tumpahan minyak? Tumpahan minyak merupakan tumpahan ataupun penumpahan cecair hidrokarbon petroleum ke dalam lautan yang boleh mencecaskan pelbagai kehidupan. Ia boleh menyebabkan pelbagai komplikasi yang rumit dan melecehkan dalam proses pembersihan maupun proses rawatannya. Terdapat beberapa kes tumpahan minyak ataupun insiden tumpahan minyak yang masih dikenali sehingga sekarang. Antara kes tumpahan minyak yang terbesar merupakan salah satunya Exxon Valdez pada tahun 1989 di Alaska. Itu merupakan kes tumpahan minyak yang paling terbesar pernah dicatatkan dalam sejarah. Antara lain terdapat juga kes tumpahan minyak yang terkenal iaitu dengan Gulf of Mexico ataupun Deepwater Horizon pada tahun 2010. Merupakan kes tumpahan minyak di pelantar minyak itu sendiri yang amat terkenal, sehingga kan satu movie pernah diterbitkan berdasarkan cerita ini. Walaupun untuk kes tumpahan minyak ini mendatangkan pelbagai kesan dan komplikasi terhadap alam sekitar kita, namun kes ini masih lagi berlaku sehingga ke hari ini. Dijangkakan sebanyak 20,000 kes tumpahan minyak berlaku setiap tahun di seluruh negara. Walaupun kes ini belum mendapat perhatian global dan mendapat kecaman daripada pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai perspektif. Namun, kenapa ianya masih diteruskan dan mengapa ianya masih berlaku adalah disebabkan oleh minyak merupakan sumber bahan bakar utama untuk menggerakkan sesebuah kenderaan. Disebabkan hal inilah betapa pentingnya industri gas dan minyak ini ataupun oil and gas kepada sesebuah negara. Namun, apakah yang menyebabkan tumpahan minyak itu berlaku? Terdapat dua faktor yang terlibat dalam hal ini, iaitu faktor semula jadi dan faktor manusia sendiri. Faktor semula jadi seperti bidai laut yang amat ganas hingga boleh menterbalikkan kapal pengangkutan minyak ini. Namun, kes insiden tumpahan minyak yang berlaku disebabkan oleh faktor semula jadi amatlah jarang dilaporkan berbanding kes yang disebabkan oleh manusia sendiri. Faktor manusia adalah penyumbang utama kenapa kes tumpahan minyak ini sendiri berlaku. Pelbagai kecuaian dari segi pengendalian peralatan maupun individu yang mengendalikan peralatan itu sendiri merupakan penyumbang kepada kes tumpahan tangki minyak. Jadi, apakah yang akan berlaku ataupun apakah kesannya apabila berlakunya tumpahan minyak ke lautan? Kesan tumpahan minyak ini amatlah bergantung kepada jenis minyak yang diangkut. Dalam hal ini, ianya melibatkan dua jenis minyak, iaitu minyak ringan dan minyak berat. Seperti yang kita tahu, minyak dan air tidak akan bercampur antara satu sama lain. Jadi, minyak akan membentuk satu lapisan di atas permukaan air disebabkan oleh densitinya yang lebih ringan berbanding air. Minyak jenis ringan sebagai contoh adalah minyak diesel ataupun minyak petrol, dan minyak yang keringkali digunakan
untuk pengangkutan harian kita seperti kereta, motosikal maupun bas dan berbagai lagi kenderaan. Minyak jenis ringan ini amatlah senang dan mudah untuk beruap. Jadi apabila berlakunya tumpahan minyak itu, minyak ini akan beruap pada suhu normal. Namun, minyak jenis ini lebih toksik kepada kesemua makhluk kerana gasnya yang lebih beracun dan jika melakukan sentuhan secara langsung tanpa memakai apa-apa alat dan perlindungan, ianya mampu mendatangkan komplikasi yang lain. Selain itu, terdapat juga satu lagi jenis minyak, iaitu minyak berat. Sebagai contoh adalah minyak bangka, minyak yang digunakan untuk pengangkutan besar seperti kapal ataupun kapal terbang. Minyak jenis ini teksturnya lebih pekat, likat dan gelap. Ianya mampu bertahan dalam jangka masa yang lebih panjang berbanding minyak ringan. Walau bagaimanapun, ia lebih kurang toksik berbanding minyak ringan. Jadi, berdasarkan dua jenis minyak tersebut, ianya mampu mendatangkan berbagai kesan. Antaranya ialah ianya mampu menjejaskan ekosistem sesebuah kehidupan, seperti mengganggu kitaran hidro yang berlaku dalam ekosistem kita. Selain itu, ianya mampu juga menggugat sistem ekonomi kewangan negara kerana apabila berlakunya tumpah minyak ganggu sumber perikanan kita, ianya mendatangkan kesan buruk kepada kelestarian ekosistem laut dan ekonomi sesebuah negara. Kesan segera yang dikenal pasti ialah pencemaran toksik terhadap hidupan laut seperti ikan. Sisa minyak menjadi racun kepada kehidupan marin yang sensitif kepada persekitaran dan substrat organik pantai. Selanjutnya, ianya mengganggu rantaian makanan di mana ikan dan hidupan laut amat bergantung kepadanya. Hidupan liar selain daripada ikan seperti mamalia, reptilia, amfibia, burung yang hidup berhampiran dengan laut akan juga turut mengalami kesan daripada tumpahan minyak ini. Kesan jangka panjang yang dijangkakan merupakan ianya akan memberikan kerosakan kepada substrat organik dan selanjutnya mengganggu sistem rantaian makanan. Ini menyebabkan sesebuah populasi atau kehidupan itu akan semakin berkurangan dan kemungkinan mengalami kepupusan. Jadi, sekiranya berlaku tumpahan minyak, apakah cara-cara yang perlu diambil atau langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani hal ini? Di sini terdapat beberapa cara dan kaedah yang telah digunakan pakai dalam membersihkan dan menangani masalah tumpahan minyak ini. Kaedah yang pertama merupakan kaedah fizikal di mana mewujudkan satu penghalang fizikal dan menyerap semua minyak-minyak tersebut. Peralatan yang digunakan adalah seperti bom skimmer. Bom merupakan penghadang fizikal yang terdiri daripada beberapa jenis. Ianya digunakan untuk membentuk ataupun menggepung minyak-minyak tersebut ke satu lokasi. Kemudian, skimmer akan digunakan untuk menjedut minyak-minyak ini ke dalam tangki simpanan. Sisa-sisa minyak yang tertinggal akan diserap menggunakan penyerap. Dapat beberapa jenis penyerap seperti penyerap organik, penyerap bukan organik dan penyerap sintetik. Kaedah lain adalah dispersen kimia, iaitu penggunaan bahan kimia mempercepatkan proses biodegradasi minyak tersebut. Dispersen cecair ataupun gas adalah bertujuan untuk memecahkan molekul minyak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Hal ini akan menyebabkan proses biodegradasi minyak menjadi lebih cepat. Walau bagaimanapun, penggunaan kimia ini turut menjejaskan ekosistem. Antara lain adalah pengenalan ejen biodegradasi. Kaedah ini bersifat lebih semula jadi di penggunaan nitrogen dan fosforus dalam memecahkan molekul minyak menjadi asid lemak dan gas karbon dioksida. Kesimpulannya, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Walaupun ada teknik yang digunakan dan ditetapkan untuk membersihkan tumpahan minyak ini, namun adalah lebih baik untuk kita menghalangnya dan mencegahnya daripada berlaku daripada kita merawatnya. Jadi dalam hal ini, beberapa tindakan atau langkah-langkah yang drastik haruslah diambil seperti penguatkuasaan undang-undang. Selain itu, penektarafan peralatan ataupun teknologi dalam pengendalian minyak ini sendiri haruslah dinaik taraf. Antara lain adalah dengan mewujudkan satu kesedaran terhadap betapa pentingnya pengurangan penggunaan bahan bakar seperti minyak ini dalam penggunaan harian kita. Kita boleh menggunakan pelbagai alternatif lain untuk menggantikan sumber bahan bakar ini. Oleh itu, sebagai seorang manusia, ia merupakan tanggungjawab kita untuk memelihara dan melindungi alam sekitar kita daripada berterancam kerana kita juga wujud dan tinggal bersama-samanya. Jadi, diharapkan untuk semua lapisan masyarakat bersama-sama berganding bahu untuk membanteras dan menghalang hal ini daripada terlalu leluasa.
Jadi ia merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia untuk memelihara dan melindungi alam sekitar kita daripada terancam, kerana kita juga tinggal bersamanya. Jadi kalau ekosistem kita terancam, kemungkinan kita juga akan terancam.